Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Luqman Haris. 4 jam lagi kira-kira untuk tahun 2023 menjenguk kita. Dan kami sekali lagi turun ke lapangan untuk melihat suasana menjelang tahun baru 2023. Awani 7.45, siaran dari Cyberjaya pada malam ini. Dan ini tajuk utama kita pada malam ini. 2023 dijangka tahun mencabar. PM sampaikan amanat jam 8 malam ini. Berkuat kuasa tengah malam ini, kadar tol di 2 lebuh raya diturunkan. Dan bantuan khas bernas diagihkan kepada pesawah bermula 16 Januari. Baik, kami turun ke lapangan sekali lagi pada hari ini untuk bawakan kepada anda Awani 7.45 dan juga Sinar Awani, bukan sahaja untuk mendapatkan suasana menjelang tahun baru 2023, tapi untuk melihat cabaran-cabaran yang didepani oleh kerajaan dan kita semua dalam tahun baru yang dijangka lebih mencabar ini. Kami turun ke sini, salah satu kawasan tapak food trucks, iaitu mungkin kawasan yang sering dikunjungi oleh ramai keluarga-keluarga biasa untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga mereka. Untuk kita melihat bagaimana cabaran ekonomi, khasnya cabaran ekonomi dan keuangan rakyat akan didepani oleh kerajaan memasuki tahun baru yang lebih mencabar ini. Tapi mungkin kita boleh mulakan tahun baru dengan sedikit berita baik, khasnya bagi mereka yang menetap dan bekerja di Lembah Kelang. Kadar tol di lebuh raya Sungai Besi, Best Raya dan juga lebuh raya Kajang Seremban atau Lekas akan diturunkan mulai jam 12.01 tengah malam ini. Menurut Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Nantar Linggi, penurunan kadar tol antara 15 sen hingga 50 sen itu dibuat selepas perbincangan dan persetujuan oleh syarikat konsesi 2 lebuh raya itu, iaitu IJM Corporation Sdn Bhd. Jelasnya penurunan kadar tol itu yang selaras keputusan Jemaah Menteri pada 21 Disember lalu dan merupakan sebahagian daripada penyusunan semula struktur dan kadar tol bagi kedua-dua lebuh raya berkenaan yang diputuskan kerajaan. Penurunan kadar tol adalah sebanyak 15 sen bagi kenderaan kelas 1 yang melalui Plaza Tol Lok Yu dan Mines arah utara dan selatan di lebuh raya Best Raya. Manakala kadar tol lebuh raya Lekas bagi kenderaan kelas 1 dikurangkan daripada 0.1811 sen per kilometer kepada 0.1666 sen per kilometer untuk sistem tol tertutup dan kadar tol kekal seperti sedia ada bagi sistem tol terbuka iaitu di Plaza Tol Ampangan. Kadar tol yang dikutip pada masa ini adalah sebanyak RM2 sahaja bagi kenderaan kelas 1 yang melalui mana-mana Plaza Tol lebuh raya Best Raya dan RM8.30 sahaja bagi kenderaan kelas 1 yang menggunakan keseluruhan lebuh raya Lekas. Mengulas lanjut, Alexander berkata, melalui penurunan kadar tol mulai 1 Januari 2023, kenderaan kelas 1 yang melalui mana-mana Plaza Tol lebuh raya Best Raya akan membayar RM1.85 sahaja. Manakala pengguna yang menggunakan keseluruhan lebuh raya Lekas akan membayar RM7.80 sahaja. Penurunan kadar tol itu adalah bagi sepanjang tempoh konsesi kedua-dua tol lebuh raya berkenaan berbanding kadar asal dalam perjanjian konsesi dan disifatkan sebagai tanda keprihatinan kerajaan dalam menangani isu kenaikan kos sara hidup. Melalui penyusunan semula struktur dan kadar tol bagi kedua-dua lebuh raya ini, kerajaan dapat menjimatkan peruntukan bayaran pampasan yang dianggarkan sebanyak RM1.978 bilion sepanjang tempoh konsesi bagi kedua-dua lebuh raya, yang mana peruntukan ini boleh disalurkan kepada keperluan asas lain rakyat Malaysia. Baik, satu lagi sebab mengapa kami memilih kawasan ini di Cyberjaya, tapak food truck, bukan sahaja kerana ia mungkin menggambarkan dengan agak tepat kehidupan kebanyakan golongan M40 dan juga segelintir B40 dan ekonomi tempatan. Tapi satu lagi sebab adalah kerana kurang 10 km dari sini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang menghadiri Majlis Munajat Ambang Tahun Baru 2023. Dan Perdana Menteri juga dijadualkan akan menyampaikan ucapan dan juga mandat Tahun Baru 2023 jam 8 malam nanti. Sudah tentu, kami akan terus membawakan kepada anda secara langsung sejurus selepas kami menerima siaran langsung itu untuk kita lihat apa kata Perdana Menteri, khasnya apa fokus kerajaan dalam mendepani tahun depan yang dijangka agak mencabar dan getir, khasnya dari segi ekonomi. Tapi kita kongsikan satu lagi berita yang mungkin jadi berita baik untuk membuka tahun baru ini. Bantuan khas padi beras nasional berhad atau bernas berjumlah RM10 juta bagi tahun 2022 akan disalurkan secara berperingkat pada pesawah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu berkata, bantuan khas bernas akan diberikan keutamaan kepada 3 buah negeri di pantai timur terlebih dahulu, iaitu Kelantan, Terengganu dan juga Pahang.
Jelasnya pesawah di negeri-negeri lain akan menerima apabila baki bantuan khas Bernas berjumlah 50 juta ringgit disalurkan. Pesawah di 3 buah negeri terbabit akan menerima bantuan khas ini selewat-lewatnya pada 16 Januari depan. MAFS dan agensi di bawahnya sedang memuktamadkan senarai nama dan nombor akaun pesawah di ketiga-tiga negeri bagi memastikan proses penyaluran berjalan lancar. Seramai 20,598 pesawah akan menerima manfaat daripada sumbangan Bernas ini berjumlah RM250 bagi setiap pesawah. Pada awal Disember lalu, Bernas bersetuju dengan permintaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya disediakan peruntukan sebanyak RM60 juta bagi membantu pesawah di seluruh negara. Baik, kira-kira 10 minit dari sekarang, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menyampaikan amanat dan juga mandat tahun baru 2023. Kami akan bawakan secara langsung kepada anda. Tapi sekarang Perdana Menteri sedang menghadiri majlis munajat ambang tahun baru kurang 10 km dari sini di Putrajaya, di Masjid Putra. Dan wartawan kami, Raja Hisham Raja Zaid berada di sana. Raja Hisham, apa yang boleh dikongsikan dari Putrajaya? Baik Lokman, terima kasih Lokman. Beginilah suasana ketika ini di mana berlangsungnya Majlis Munajat Ambang Tahun Baru 2023 yang dihadiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan juga beberapa Menteri Kabinet yang hadir di sini bagi meraihkan sambutan Tahun Baru 2023 sebagai alternatif kepada pembatalan ataupun pengumuman pembatalan sambutan Ambang Tahun Baru 2023 yang sepatutnya dijadualkan berlangsung di Dataran Merdeka bagi menzahirkan rasa simpati dan apa yang telah berlaku yang beberapa masa-masa banjir yang terlibat terutamanya di Pantai Timur dan juga tragedi yang berlaku baru-baru ini. Dan sekarang ini jemaah yang hadir baru saja selesai menunaikan solat maghrib berjemaah dan juga bacaan Yasin. Sekarang ini berlangsungnya doa selamat yang dipimpin oleh Imam Besar Masjid Putra Haji Salahuddin Haji Ghazali. Dan sejurus selepas ini, jika kita ikutkan pada tentatif yang diberikan kepada saya ini, akan terus sahaja berlangsungnya amanah khas sempena sambutan Tahun Baru 2023 yang oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar saja lagi kira jam 8 malam nanti. Sejurus sahaja tamatnya ataupun upacara doa selamat ini berlangsung yang akan diadakan dari sini Norman, ya, di hadapan di restoran depan sana itu telah tersedia bagi melihat ataupun mendengar sendiri apakah amanat yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri, terutamanya selepas rentetan yang begitu panjang bagi tahun 2022 ini, berbagai tragedi dan juga polemik politik serta macam-macam lagi. Dan mendepani 2023 tentunya kita mengetahui cabaran yang lebih getir mungkin akan kita lalui dan insya-Allah kita akan perdengarkan amanah yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar sahaja lagi Lokman. Baik, terima kasih Raja Hisham Raja Zaid. Tentu kami akan hanya menanti syarat dari pejabat Perdana Menteri dan juga siaran langsung untuk kami bawakan kepada anda amanat daripada Perdana Menteri menjelang Tahun Baru 2023. Tapi apabila kita membincangkan berkenaan dengan tahun 2023 yang kita sambut dengan kegirangan, kegembiraan dan juga sedikit kebimbangan kerana ia dijangka menjadi tahun yang begitu mencabar, mungkin lebih mencabar daripada tahun ini. Itu kita baca pada kerangka setiap negeri yang mungkin berlainan. Setiap negeri mungkin mempunyai cabaran-cabarannya yang tersendiri berdasarkan sosioekonominya, demografinya, isu-isu setempat dan juga sentimen penduduk di situ. Dan di Johor, Johor adalah satu negeri yang menarik untuk kita lihat. Negeri ini adalah antara negeri yang mempunyai kos hari hidup yang tinggi. Harga rumahnya, kos hari hidup atau inflasinya kira-kira setara dengan beberapa persekutuan. Dan ia juga bersempadan dengan Singapura, di mana penduduk di situ mungkin merasai kesan inflasi, kesan penyusutan ringgit dengan lebih kuat dan lebih langsung daripada penduduk-penduduk lain di serata Malaysia. Firdaus Azil bersama dengan saya secara langsung sekarang dari selatan, dari Johor. Firdaus, kita bercakap berkenaan dengan tahun 2023 yang kita sambut dengan kegirangan tapi pada masa yang sama juga dengan sedikit kebimbangan. Bagaimanakah ini dilihat dan dibaca dalam kalangan penduduk di Johor? Dan kita faham bajet negeri Johor juga mempunyai banyak pengumuman-pengumuman yang agak menarik untuk mendepani tahun depan yang agak mencabar. Apa yang kita boleh baca berkenaan dengan tahun 2023 dari segi sentimen dan dari segi perancangan kerajaan negeri di Johor?
Okey, baik, terima kasih Lokman. Seperti yang Lokman maklumkan, saya berada di selatan tanah air iaitu Johor. Saya berada di Bandar Muar ataupun Bandar Maharani, yang mana mungkin saya akan berada di sini untuk seminggu, sebulan ataupun mungkin 5 tahun untuk kita melihat adakah Johor mampu menjadi sebahagian daripada ataupun menjadi antara negeri contoh, kerana kita tahu bahawa Johor ini terletaknya di selatan tanah air, ada kesan-kesan ataupun ada rahmat di sekelilingnya seperti bagaimana ia berada berhampiran dengan Singapura, bagaimana limpahan ekonomi Singapura masuk ke sini, bagaimana ia mempunyai ataupun negeri ini mempunyai pelabuhan-pelabuhan yang bertaraf antarabangsa, menerima kemasukan dan sebagainya, dan juga ada tambah juga dilimpahi rahmat dengan 6 taman negara. Maksudnya Johor ini merupakan satu negeri yang cukup lengkap untuk menjadi antara negeri yang berdaya saing, maju dan juga memberikan sumbangan yang agak tinggi kepada keluaran dalam negara kasar. Tetapi mungkin sebelum itu saya nak menyentuh, seperti Lokman sebutkan tadi, ada beberapa faktor untuk kita melihat bagaimanakah kawasan itu ataupun sesuatu negeri itu boleh memberi sumbangan. Antaranya seperti adakah Johor ini makmur. Kadang-kadang kita dapat lihat antara kriteria yang diperlukan ialah mengenai prestasi ekonominya, tahap kesejahteraan ataupun tahap kegembiraan rakyat di negeri ini dan sebagainya. Adakah pengangguran, tahap pengangguran dikurangkan, adakah peluang pekerjaan itu luas dan pelbagai untuk menampung keperluan penduduk dan sebagainya. Mungkin saya boleh nak berkongsi sedikit tentang status ekonomi Johor ni, yang mana kita tahu ini berdasarkan amanat Menteri Besar Johor yang telah pun saya baca sebelum ini, dan juga ucapan Belanjawan 2023 yang telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Onn Hafiz Ghazi, yang mana beliau mengatakan bahawa Johor telah mencatatkan penerimaan pelaburan tertinggi di Malaysia, iaitu sebanyak 60.9 bilion ringgit. Jumlah ekspor Johor sehingga September berjumlah 246 bilion ringgit. Ini merupakan peningkatan sebanyak 42% berbanding tahun 2021. Jumlah import juga meningkat kepada 209 bilion ringgit. Sektor pembinaan mencatatkan tanda-tanda pemulihan dengan nilai berjumlah 5.68 bilion ringgit. Kadar pengangguran juga telah menurun sebagainya. Tetapi kita tahu tahun hadapan dengan mungkin Johor sedikit bernasib baik kerana prestasi ekonominya agak memberangsangkan, tetapi kita tahu tahun depan cabarannya bukan sahaja Johor tetapi di seluruh Malaysia. Bagaimana rakyat-rakyat ini, tetapi berdasarkan apa yang telah disampaikan, berdasarkan kita mencerahkan ucapan Menteri Besar dan sebagainya, kita tahu ada garis-garis ataupun ada langkah yang telah disediakan oleh kerajaan negeri khusus untuk penduduk di sana. Tetapi kalau boleh sebelum itu, Lokman, saya mungkin nak bercerita, saya nak mengambil masa sedikit bahawa ini mungkin merupakan antara siaran lintas langsung terakhir saya untuk Astro Awani. Jadi buat masa ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Astro Awani dan juga Lokman. Kembali pada Lokman di Cyberjaya. Terima kasih juga kepada Firdaus Azil dan saudara kami di Astro Awan yang akan terus memantau tahun 2023. Ini jangka akan mencabar dari semua segi, khasnya dari segi ekonomi. Setia mungkin anda sedia maklum, kami ada program segmen Pantau Kerajaan Baru disiarkan 4 kali setiap hari, di mana kita akan melihat dan meneliti bukan sahaja di Johor sudah tentu, bukan sahaja di Belah Persekutuan, tapi di seluruh negara, cabaran-cabaran dan juga apa penyelesaian yang kerajaan baru ini akan ketengahkan untuk memastikan kesejahteraan dan kebajikan rakyat terjaga. Tapi pada masa yang sama sekarang ini, masih lagi ada banyak masalah yang mendepani kita. Sewaktu kita bercakap, masih ramai lagi mangsa banjir yang mahu membina semula kehidupan. Ini laporan terkini banjir. Baik, di saat mungkin kebanyakan dari kita di serata Malaysia girang dan gembira dan tak sabar untuk menyambut tahun baru 2023, ada yang memasang azam baru dan sebagainya. Namun bagi setengah penduduk seperti mangsa banjir, fokus mereka hanyalah untuk kembali berdiri, membina semula kehidupan yang musnah akibat banjir. Di Terengganu, banjir yang melanda sejak 18 Disember lepas sudah pulih sepenuhnya selepas kesemua pusat pemindahan sementara ataupun PPS ditutup pada hari ini. PPS Masjid Kampung La Besut menjadi pusat yang terakhir yang ditutup selepas hampir 2 minggu menjadi tempat berteduh mangsa yang terjejas. Berdasarkan laporan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, PPS yang menempatkan 22 mangsa itu ditutup pada jam 10 pagi tadi. Bagaimanapun, Sekretariat JBPN atau JPBN sentiasa berada dalam keadaan bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Banjir luar jangka yang melanda Terengganu pada 18 Disember lalu menyaksikan lebih 40,000 mangsa membabitkan ke 88 daerah di negeri itu terjejas. Daerah Kemaman, Besut dan Hulu Terengganu antara kawasan yang paling teruk terjejas selepas merekodkan mangsa yang paling ramai dipindahkan. Bencana alam itu juga menyaksikan lebih 1,000 penduduk di Kampung La di Besut terjejas dan ada di antara mereka hilang tempat tinggal selepas kediaman mereka dihanyutkan arus deras.
Anda sedang menonton Sinar Awani. Sekali lagi kami bawakan secara langsung dari lapangan di ambang tahun baru 2023. Banyak yang kami ingin kongsikan menjelang tahun 2023. Hanya beberapa jam sahaja lagi. Tapi ini tajuk utama Sinar Awani untuk malam ini. 2023 dijangka lebih mencabar. PM sampaikan amanat sebentar lagi. Berita baik untuk pesawah. Bantuan khas bernas diagih bermula 16 Januari. Dan rakyat bimbang gelombang baru penularan COVID-19. Apa langkah kerajaan? وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi, Saudara Menteri, Imam dan Tentera Kuasa Masjid, Sahibul Samahah Datuk Mufti Wilayah Persekutuan, para penjawat awam, rakan-rakan, jamaah dan rakyat Malaysia umumnya. Kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana kita dapat membuat sambutan yang sederhana dengan bermunajat kepada Allah SWT. Suatu peralihan daripada kebiasaan. Sudah berlabuh tirai tahun Masihi 2022 dan kelazimannya ada perayaan. Kerajaan Perpaduan mengambil keputusan membatalkan kerana pertamanya kita masih bergelut dengan COVID-19 yang belum dapat ditangani sepenuhnya. Kita menyaksikan keluarga kita khususnya di Pantai Timur yang sengsara akibat daripada monsun, taifun dan juga musim banjir akhir tahun dan awal tahun depan yang mungkin akan memberi kesan di Sabah dan Sarawak. Inilah ikhtiar kita. Betapapun usaha kita meringankan beban mereka, mengurangkan tekanan, tetapi tidak terlepas daripada fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kerana Allah sesungguhnya kasih kepada orang yang menyerah kepada Allah SWT. Ikhtiar kita akan kita teruskan. Kita bersyukur kerana kita dapat menjamin suatu suasana politik yang stabil setelah bergelut dengan simpang siur yang seolah-olah tidak berkesudahan. Kita harus memanfaatkan kekuatan yang ada untuk menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih meyakinkan. Maka pusat tumpuan kerajaan perpaduan sekarang adalah untuk mencari segala usaha, meningkatkan segala usaha untuk memastikan ada keyakinan terhadap negara kerana kestabilan. Ada keyakinan kerana sistem politik dan tadbir urus tata kelola yang lebih baik, yang bersih dari rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Dan tentunya untuk awal tahun depan kita dapat senarai pelabur-pelabur dari Eropah, Amerika, China dan India dan juga beberapa negara di sekitar ASEAN yang akan hadir melihat sendiri perkembangan di Malaysia, dan kita harap ada tumpuan baru yang boleh meningkatkan dan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih meyakinkan. Ini perlu kerana negara ini, Malaysia ini adalah negara perdagangan. Selama ini mencatat kadar pertumbuhan ekonomi itu adalah berdasarkan usaha kita menerima pelaburan dalam negara, domestik dan juga luar negara.
Apakah langkah harus diambil selain berstabilan politik dan tadbir urus dan tata kelola yang lebih tersusun baik? Ialah dengan usaha mempercepat proses kelulusan, dengan menjamin kepada mereka bahawa Malaysia ini tempat bukan untuk orang pemimpin-pemimpin menggondol kekayaan, bukan mencari helah menerima komisen, tapi berkhidmat lillahi ta'ala dengan ikhtiar kita untuk menjana pertumbuhan dan memberi kebajikan, menjamin kebajikan dan khidmat kepada rakyat. Dari segi peluang pekerjaan, dari segi kemudahan-kemudahan lain, supaya negara kita dapat mencatat suatu kadar pertumbuhan yang boleh akhirnya memberi kesan kepada rakyat. Pendekatan kita juga berbeza. Kita sudah mendengar lama tentang anjakan paradigma, tetapi kadang-kadang slogan itu bunyinya memukau, tetapi tidak diterjemahkan dalam bentuk amal. Jadi sebab itu kita harus teliti apa maksud kita membuat sedikit anjakan paradigma, perubahan daripada cara lama. Ini adalah bagi saya sangat kritikal. Kerana kalau kita gunakan slogan anjakan, umpamanya dalam melihat pembangunan, apakah kita harus izinkan pembangunan dengan gedung raksasa, dengan projek mega, dengan semua kemewahan, tetapi tidak mempedulikan nasib rakyat yang melarat? Mana-mana negara tentunya akan melihat keperluan menjana pertumbuhan. Masjid tentunya lebih besar dan lebih gagah dan lebih indah, ya. Tetapi tidak lari daripada asasnya. La masjidun ussisa ala taqwa. Maknanya fungsi asal itu tidak berubah. Begitu juga dalam pembangunan. Kita nak bangunkan negara dengan industri, dengan projek-projek, dengan landasan kereta api dan pelbagainya. Dan ini satu kemestian. Tetapi janganlah dalam keadaan yang sama seperti mana yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Natsir, jangan sambil membangun kita robohkan. Kita bangunkan gedung dan industri dan projek mega, tapi kita kerobohkan manusia di dalamnya kerana habuan dan perolehan keuntungan bagi syarikat-syarikat besar itu jenuh melimpah ranah, tetapi upah kepada pekerja itu terlalu rendah, tidak setimpal ketimbang keuntungan yang mereka peroleh. Kemudian isu yang juga dekat dengan fahaman kita, sikap kita, hidup beragama dan akhlak adalah memastikan bahawa peluang pekerjaan tidak semestinya merendahkan martabat manusia dan merosakkan nilai dan akhlak mereka. Dan masa itu kedua-duanya itu harus dilakukan secara serasi dan tidak dikesampingkan satu aspek. Dan ini perbedaannya. Baru-baru ini bila saya ke Dewan Bandaraya, saya menekankan perkara yang sama. Bandaraya itu dikenali dengan lebuh raya yang indah, bangunan-bangunan gemerlapan, tetapi gerai-gerai kecil bagi penjajah dan peniaga kecil itu tidak terurus. Gerai-gerai itu masih di tahap tahun 1960-an, bangunan sudah 2020-an. Maka elok kita gunakan pendekatan paradigma yang menetapkan bahawa keadilan ini bagi semua rakyat. Kita akan terus dengan pembangunan, kalau perlu projek mega atau projek besar, tetapi jangan kita remeh dan abaikan nasib dan kedudukan golongan di peringkat bawah. Itu konsep pembangunan, ya, yang tertera juga dalam prinsip yang disebut dalam Al-Quran, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, bahawa konsep pembangunan fizikal ini tidak boleh terlepas daripada nilai hidup, akhlak dan ketakwaan. Dan saya percaya rakan-rakan pejabat awam dan badan penguatkuasaan
akan mengambil kira secara serius. Sebulan berlalu sejak saya mengambil alih pimpinan di negara ini. Ada perubahan, tetapi saya beritahu kepada rakan-rakan menteri tadi, ada bidang-bidang penguasaan kelompok kecil yang masih cuai dan meneruskan adegan lama, mengutip habuan, menetapkan kos tambahan, menentukan ada hadiah-hadiah besar. Saya mohon bicara di masjid pada malam ini, kerjasama sepenuhnya, kerana percayalah, saya tidak akan bertolak ansur dengan segala kecuaian yang telah merobohkan dan merusakkan negara kita selama ini. Saya mohon kerjasama kerana saya tahu sejumlah besar jawatan awam dan badan penguasaan mengerti dan faham, tetapi kelompok kecil ini mesti dihapuskan. Mudah-mudahan ada keinsafan untuk melakukan perubahan. Jika tidak, tindakan tegas dan keras harus diambil. Ada juga suara-suara yang mempertikaikan langkah ini dan saya fikir biasa. Saya sebut dan popularkan istilah pertanggungjawaban demokrasi, democratic accountability. Maknanya kalau sistem demokrasi itu menetapkan negara hukum, badan penguasaan yang profesional, ya, media yang bebas, benar, ya, tetapi mesti ada pertanggungjawabannya. Ya, maknanya tidak boleh kita biarkan dan izinkan aspek-aspek anak-anak yang boleh menggugat dan merusakkan tunggak demokrasi negara kita. Ya. Kita berdepan juga dengan negara dalam masalah di negara kita, seperti isu perkauman yang sempit dan faham agama yang pantas menghukum, ya, dan tidak bertandaskan kepada fakta. Saya ingin menggesa rakan-rakan, tingkatkan dakwah. Masjid-masjid harus diimarahkan, dan kita dalam kerajaan perpaduan akan memastikan, ya, bahawa acara-acara mengimarahkan masjid, pengajian, latihan, terutama bagi anak-anak muda, harus diperhebatkan. Tapi harus dibedakan dengan menjadikan gelanggang ini gelanggang untuk adu domba, menanam kebencian. Negara ini kita tahu adalah negara pelbagai kaum dan pelbagai agama. Islam tegak sebagai agama persekutuan. Maka saya tidak perlu mohon maaf untuk membicara suatu mesej kepada negara dari masjid. Itu boleh diterima. Tapi mesejnya itu adalah kepada orang Islam dan juga bukan Islam, ya, bahawa kita mau ada peningkatan kefahaman agama bukan sahaja di kalangan orang Islam dan juga bukan Islam. Jika tidak, bibit-bibit Islamofobia yang tertanam dari zaman penjajah itu mungkin mempengaruhi dan mengelirukan kita. Tetapi harus kita bedakan dengan usaha untuk sama ada meremehkan agama satu pihak, atau di satu pihak menjadi agama itu bukan bahan dakwahan membawa kasih sayang dan bil hikmah wal mauzatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, bukan ke arah kebaikan lagi, tetapi permusuhan. Cuba kita renung sejarah gemilang proses pengislaman di gugusan pulau-pulau Melayu ataupun tanah Melayu khususnya, atau Pulau Jawa. Kita lihat umpamanya apa yang pernah dilakar oleh tokoh-tokoh Islam dan ulama seperti Ibn Battuta yang melawat Perla dan melihat bagaimana proses pengislaman itu berlaku. Kesabaran, kebijaksanaan, hikmah, tidak menolak dan menghukum, tapi senantiasa mengajak, menunjukkan kekuatan agama Islam itu.
kita lihat kisah 9 wali Songo di Pulau Jawa. Bagaimana mereka dapat menawan penduduk-penduduk Jawa dengan pendekatan Islam. Kerana pada ketika itu yang menjadi raja-raja adalah raja-raja Hindu dan Buddha. Tetapi tawanan mereka dapat menggamit pertamanya, dan keduanya menawan dan memikat kerana pendekatan dakwah. Kita harus belajar daripada ulama-ulama Islam. Baru-baru ini saya perkenalkan umpamanya karya Syekh Daud Abdullah Fatani, seorang ulama besar Kepulauan Melayu, yang menulis tentang salat, Munyatul Musalli, tetapi menekankan soal keadilan dan menyebut di antara lain tanggungjawab negara Islam itu menawan, menjamin keadilan bagi orang Islam dan bukan Islam. Dan inilah harus menjadi mesej kita yang jelas. Apalagi bila masyarakat bukan Islam di negara kita ini adalah warga negara yang harus dipelihara, dipertahankan hak mereka, sama ada dalam ibadat atau bahasa dan budaya mereka. Dan ini jaminan yang harus diberikan tanpa merasa sedikit lemas. Tidak akan menghakis peranan Islam sebagai tunggak. Saudara-saudari, kita harus juga ingat bahawa salah suatu perkara yang pernah saya tumpukan dan mohon pada ketika itu JAKIM menyebarkan adalah warkah di antara warkah agung dalam sejarah tata kelola dan urus tadbir sejarah manusia, kemanusiaan. Warkah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an kepada Malik Ashtar, yang saya harap akan diterbitkan dan disebarkan kepada semua penjawat awam, semua ahli politik dan juga di masjid dan di surau. Bagi kebijaksanaan, hikmah, ketegasan, kewarasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tatkala memberi nasihat dan petunjuk kepada gubernur Mesir pada ketika itu, Malik Ashtar. Termasuk suatu gesaan tentang hubungan umat Islam dengan umat Islam dan Islam dengan bukan Islam. Kadang-kadang dia mengganggu kita kerana dengan begitu diterjah oleh beberapa kalangan untuk memutuskan hubungan. Di antara Islam sama Islam, jawab Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, akhukum fid din, saudara kamu dalam agama, kerana innamal mu'minuna ikhwah. Itu jelas. Bagaimana kita dengan bukan Islam? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sebut akhukum fil insaniyah. Itu sebenarnya dalam soal humanity, kemanusiaan. Penegasan Islam itu luar biasa, unik. Tidak ada ideologi, tidak ada kefahaman sekuat dan sehebat yang ditekankan oleh Sayyidina Ali tentang maksud dan kehebatan Islam. Menerima prinsip kemanusiaan, menghargainya dan mempertahankan hak kemanusiaan. Apatah lagi kita di Malaysia ini. Jadi saudara yang hormati sekalian, saya harap kesempatan ini dapat kita manfaatkan untuk berbuat sesuatu yang lebih bermakna. Kita tidak mahu lihat umpamanya kepinjangan politik itu sesuatu yang berlarutan dan seolah-olah pimpinan politik dan kedudukan itu kesempatan untuk memunggah kekayaan. Saya singgung tadi serangan yang mengatakan seolah-olah kami dalam kerajaan ini terpalit dengan hal sedemikian. Saya nak sebut bahawa
sikap kita jelas. Negara ini negara hukum. Badan penguasaan diberikan kuasa sepenuhnya memantau. Sebab itu budaya kesederhanaan, jangan ada pembaziran, memantau semua JLC dan perbelanjaan mereka. Itu kita akan teruskan. Tapi saya nak nasihat juga rakan-rakan saya yang lain yang bercakap soal bersih dan hari-hari saban hari menyerang beberapa tokoh dalam kerajaan perpaduan. Apatah lagi orang-orang yang pernah menjadi Menteri Kewangan, Perdana Menteri, yang tak kala mereka berkuasa itu bukan dipunggahnya ratusan juta ringgit, bilion ringgit dipunggah. Jadi saya nasihatkan bahawa kerajaan ini akan pastikan sekurang-kurangnya sebahagian daripada dana yang dipunggah itu dipulangkan semula kepada rakyat. Ini bukan kecil jumlahnya. Ada yang mengatakan, Anwar, harus kita move on. Yang lalu biar berlalu. Saudara, kalau ada kesan pribadi kepada saya boleh maafkan. Malah saya telah maafkan. Tapi kalau berterusan, tentunya saya akan bertindakkan. Tapi kesannya kepada rakyat dan harta rakyat, bukan ada kuasa seorang Perdana Menteri untuk melepaskan puluhan, ratusan atau bilion ringgit yang dipunggah tak kala mereka berkuasa. Maka badan penguasaan harus juga memikirkan bagaimana hela dan cara supaya jangan rakyat ini miskin tetapi terpukau dengan janji dan slogan kononnya bersih, padahal diselaput dengan ratusan juta kekayaan yang dipunggah kepada mereka. Saya sebut hal ini pada malam ini untuk mengingatkan bahawa tugas ini adalah tugas bersama. Ini bukan soal politik kepartian. Ini tugas umat dan rakyat Malaysia. Kalau mau kita jamin negara ini selamat dan terangkat martabat dan harakatnya, maka kita harus ada tekad yang jelas. Hentikan amalan ini, dan bila mana nyata fakta pemunggahan kekayaan begitu besar, maka rakyat harus bersama untuk memunggahkan ini, mengembalikan kepada rakyat. Rakyat biasa untuk mendapat upah RM40 satu hari, sebahagiannya sukar. Maka tidak mungkin kita boleh izinkan orang yang mengumpul RM4 juta satu hari dengan cara yang melanggar dasar hukum. Saya ingin tegaskan ini kerana saya tahu memerangi rasuah, menetapkan tata kelola yang baik, memusatkan perhatian kita kepada rakyat bawahan, itu bukan mudah. Saya sedar. Saya juga bukan lama, bukan baru dalam politik. Tapi saya terima kasih dan bersyukur kerana saya ada pasukan dalam kerajaan yang bertekad untuk melakukan perubahan ini. Dan saya ingin mengajak saudara rakyat, seusainya pilihan raya, kita harus memperkuatkan semangat perpaduan kita dengan satu cita-cita. Kerana selalunya orang bicara soal bersatu, tapi bersatu itu mestilah untuk tujuan yang murni. Ya. Dia wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Dia matlamatnya itu mestilah untuk mendapat berkat dan menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang manusia dan hamba kepada Allah SWT. Mudah-mudahan tahun Masihi 2023 ini akan menyaksikan suatu perubahan yang baik, walaupun saya tidak boleh nafikan kegetiran baik dari segi kesihatan dan juga ekonomi akan terus menggugat kestabilan ekonomi terutamanya. Tetapi saya yakin insya-Allah
sekiranya kita ada sikap yang positif, membawa perubahan. Pimpinan politiknya, pejabat awamnya, badan penguatkuasaannya dan rakyat umumnya dengan suatu matlamat untuk menegakkan satu sistem yang lebih adil kepada semua rakyat negara kita dan menuju ke arah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.